bersemakan fakta dan platform ini bertujuan untuk membantras maklumat palsu, terutamanya berkaitan isu yang memberi kesan kepada kehidupan seharian rakyat. Keningau Sabah FM 107.9 bernama radio stesen berita bisnes pilihan anda. Kabar petang bernama radio. Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Di waktu ini kita bawakan kepada anda Temu Bual Radio. Ya. Dan show sedikit cerita belakang dia lah. Cerita belakang dia. Cerita ni macam ni. Saya buka Twitter. Saya nampak lah. Cerita belakang-belakang ke? Cerita belakang yang menyebabkan saya saya bawa tetamu kita hari ini ni. Lepas tu saya bawa macam saya bawa diri saya sendirilah. Yang kedua. Tapi cerita macam ni. Dalam tweet tu dia kata apakah tindakan yang macam tak masuk akal yang buat sampai sekarang ni. So tak masuk akal. Ya, so salah satu pengguna Twitter ni dia respon lah. Dia drop out, tak beritahu mak ayah. Sekarang ni ada bisnes berjaya. Dalam masa yang sama, sebab sekarang ni kan kita ramai calon SPM dapat keputusan. So sekarang ni adakah mereka nak ikut jejak drop out atau macam mana? Itu cerita dia. Itu cerita dia. Tapi itulah dia, sama ada nak memenuhi impian ibu bapa ataupun impian anak itu sendiri. Jadi untuk kita kongsikan apa kisah tetamu kita ni, Irfan Fauzilan, Ketua Pegawai Operasi AIE Commerce Sdn Berhad, untuk berkongsi pendidikan penentu kejayaan. Ada tanda soal di hujung tu. Okey, kita bersama dengan Irfan Fauzilan. Assalamualaikum Irfan. Waalaikumsalam. Saya takut keliru. Macam ini pun saya panggil Irfan juga. Nama saya Irfan Faruqi ya. Saya macam suara kanak-kanak riang. Okey. Sekali lagi. Saya cakap sikit sekali lagi. Test. Dia macam bos-bos, macam businessman kan. Bos muda. Okey. Baik. Bila dah dengar apa yang dikongsikan oleh Irfan Faruqi tadi, kita terpaksa panggil nama benda lah ni. Okey, tentang cerita belakang kenapa kita jemput Irfan Fauzilan di studio pada hari ini, berkaitan dengan pendidikan penentu kejayaan. Kalau ada rakan-rakan pendengar kita yang nak berkongsi cerita yang sama, boleh anda hubungi kami 0326927939, ataupun anda boleh saja komen di ruangan Facebook bernama radio. Kita kongsikan cerita tentang pendidikan penentu kejayaan ini. Bagaimana sebenarnya cerita anda? Okey, boleh Irfan Fauzilan kongsikan pengalaman berhenti belajar untuk tujuan memulakan perniagaan. Apa sebenarnya yang menjadi faktor mendesak ni untuk membuat keputusan seperti itu? Alright. So bismillah. Assalamualaikum Malaysia. My name is Irfan. Boleh ke campur-campur sikit English? Boleh. Alright. So basically apa yang mendorong my decision untuk drop out last 5 years, actually dia macam cuti khas lah, tapi badan like I tak come back to my youth. So masa dia dah lama dah in the mind, tapi I tak ambil action lah. Maknanya masa sekolah dah fikir dah benda tu? I dah ada this one conversation with my dad. I tanya my dad masa form 2, form 3 macam tu, apa ni, biasa orang-orang drop out ni diorang punya case study is Bill Gates. Right. I tanya my dad, and ayah, Bill Gates drop out and then he created Microsoft. And then apa beza Bill Gates dengan I? Macam tu. Tapi Bill Gates, to be real, dia drop out Harvard. Okay, before that, disclaimer, I bukan advocate ataupun ajak semua orang terus drop out, right? It's not an easy decision juga. So I ceritalah the process kan. And then masa tu I jenis yang macam, kalau I tak nampak benda tu depan mata, I tak percayalah benda tu possible. So and then I met this one friend, a good friend of mine. Dia drop out. Dia dia belajar di Singapore and then dia drop out juga, and dia juga internet marketer. So bila I nampak benda tu depan mata, and then I was like, okay, mama ni bukan Bill Gates, dia local, and it's possible. Alright. Tapi I tak adalah terus drop out without a plan. So masa tu yang my good friend of mine ni, dia buat this one startup agency. Kita orang buat social media untuk F&B business owners. So I pula jenis yang tak minat study, masuk dalam kelas, macam biasa macam tu, macam mana dekat you study tu, it's not my way
to learn, bukan cara I belajar. I jenis yang kena buat and then I belajar. Right. Masa dekat U pun I dah mula berniaga. I jual t-shirt tau. And I ketuk pintu ke pintu dekat college tu, and I jual lah t-shirt dia. Kau nak beli t-shirt ni, kau nak beli t-shirt ni. I guess from you I dah asah my skill menjual tu. And that's how like it's a process yang build up slowly and then one day like I this is not me. Macam tu lah. Tapi kenapa kena rahsiakan daripada keluarga? Because my parents are both degree holder, and me deciding untuk buat something yang bukan apa yang diorang dah lalui, ia adalah satu risiko. So I tak nak my parents untuk risaukan anak dia lah. Tapi risau jugalah reaksi kepala tahu tu. Risau jugalah. I think after 3 months sampai juga surat tu kat rumah. I ingat dah cover line baik punya dah kan. Sampai and then my dad tanya, ask me to explain Irfan, explain this. And Alhamdulillah juga my parents, ayah, mami, if you listening to this, I love you guys. They are amazing. Dorang memang jenis yang tak terus macam buang keluarga, something like that, because like, to some people, again disclaimer, I tak bukan nak iklankan dropout, but to some people is dia macam ini juga rezeki for me. I ada parents yang faham, yang memahami, and bila dia tanya tu, at first I blue tick je sebab tak tahu nak jawab apa kan. But and masa tu juga I buat vlog. I rakam myself day to day. Masa tu dia panggil daily hustle, di mana I take my phone as a camera, and I cerita lah, okay, hari ni I buat apa. So my mom tengok tau video tu, and from there lah memang macam nampak, oh dia ni, anak aku ni drop out bukannya tak ada plan. So macam bersungguh ni actually buat something lah. Okey, baik. Tapi itulah dia, bila ibu bapa dah tahu kan, dan ceritanya tadi pun macam mak ayah pun tanya juga. Okey, boleh kongsi tak macam perasaan pada waktu itu, bila macam mak ayah dah tahu, dah tanya, alamak macam mana ni, macam mana, hancur dunia dan mara atau macam mana? I ni jenis yang keras jugalah in the family, right? I sulung. Benda tu macam I sulung daripada 6 orang. So a lot of pressure on me juga tau. I have to tunjuk contoh yang baik tu adik-adik and all that. Tapi I believe yang at the end of the day, result speaks louder. So time tu all I have is just faith and belief in myself lah. Adik-adik yang lain macam mana? Mengikut jejak langkah abangnya? Tak. Adik-adik yang lain, Alhamdulillah, my adik in UiTM, dia habis his diploma, and then the third one pun in USIM, she's still studying. So I macam fikir, okay, yang korang semua ni korang wakilkanlah untuk wakil. Baik, tapi kita macam tadi dah mula di tingkatan 2, dah fikir dah macam mana apa perancangan, dah tengok dah sekeliling, kalau dia begitu kenapa kita tak boleh begitu. Okey, perancangan untuk membuka perniagaan yang seperti ada pada hari ini, adakah itu telah ada pada tingkatan tak. Mana plan tu bermula bila? Plan tu dia macam 5 years ago. I try macam-macam. I try jual, yang started with t-shirt tu, and then I try jual social media, planning ataupun posting to the F&B owners. And from there pun I just I tak banyak tak banyak duit pun. Like I still remember there's this one day I don't have anything in my pocket. Sebab before this kan macam bila zaman belajar, bila you tak ada duit, you boleh minta your parents kan. So now disebabkan I dah ambil jalan I sendiri, I segan lah nak minta to my parents, because I don't think I deserve it. That money is for anak dia yang study, tapi untuk anak dia yang rebel ni, tak layak lah untuk minta duit tu. So I still remember that time ada Maggi je 2 bungkus. Okay. And water heater pun tak ada time tu kat rumah kawan. Dia pun yang tukang cover line yang I drop out ni.
And tapi ada air pipe yang cold and hot tu. I masak Maggi guna tu. And I still remember that day. And I always think like contohnya bila I buat benda macam tu, what's the worst thing can happen? And I faham juga risiko appetite setiap orang ni berbeza. So alhamdulillah I ni jenis yang tak fikir panjang juga. So I just kind of like do it. So from there banyak juga business I try and gagal. And after 5 years, tahun ni baru alhamdulillah macam menjadi. Okay, so 5 years before semua gagal, this is the only one yang survive. Maksudnya begitu ke? Adalah yang sukses tu, tapi macam sekejap je. I see. Right, they just macam project basis, those things like that. So sebagai usahawan muda, and then you also recognize yourself as from salesperson to a businessman. So dalam journey tersebut kena berinteraksi dengan ramai orang. Correct. So macam mana sebagai orang muda nak berinteraksi dengan orang lebih tua? Biasanya orang tua-tua ni zaman kami dulu. Kami buat macam ni. Saya dulu. Saya lagi banyak pegang garam. How do you respond to that kind of reaction? Dia ada some orang tua macam tu. Jadi semacam salah apa kau buat ni. Kau kena lalui apa yang aku lalui. Ada je orang tua macam tu. Tapi ada juga orang tua yang you boleh vibe with that person. Ada juga orang tua yang drop out juga, and then dia dah successful. And then you kind of like boleh belajar a lot of things from him. And then from there lah, you kadang-kadang in 5 years ni juga I juga bekerja dengan company tau. So macam like I tak adalah full time berniaga macam like kena bisnes saja, tak. I juga bekerja dengan company yang lain, and I build my portfolio from that jugalah. Okey, baik. Cukup menarik sebenarnya. Dan daripada apa yang Irfan kongsikan tadi, menampakkan bahawa penyampaian itu adalah bercorakkan kepada pendidikan di luar sistem formal adalah digalakkan. Jadi apa sebenarnya yang disampaikan kepada pendengar kita? Sungguh pun ada anak-anak ini masa sekarang kita tengok lagi lah kan, dia orang dengan teknologi lagilah pantas, cepat dan cekap. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh Irfan sendiri berkaitan dengan laluan dan juga pilihan anak-anak pada masa kini? Okay, untuk for those ni untuk yang audience yang mana ni? Yang lepas baru habis SPM? Ya, baru lepas SPM ni. Okay. Dan mak ayah jugalah kalau boleh. Kita semua pakai jawapan yang sama. Kalau Bill Gates boleh, kenapa saya tak boleh? Sudah. No. Dia sama jugalah macam soalan yang kalau if I can turn back time, what will I do differently kan? Kalau cerita kalau macam-macam boleh jadi kan. Tapi kalau Irfan can turn back time, what I will do differently is contohnya kalau I minat berniaga, I jadikan dulu perniagaan ni as my side hustle dulu. Dia sama juga sama ada nak study and nak business and bekerja full time and then nak start business, it's a race. So why not start the business as a side dulu? And bila your business ni, bila you dah nampak dah cantik, dia boleh cover your commitment around 6 months or 1 year or 3 years. And then barulah you decide, okay, this is solid for me untuk build, untuk I teruskan. And dia sebenarnya tak perlu jam pun tak apa. You kena pandai manage your time and energy. So tapi I cakap ni macam macam tak adil lah pula sebab I tak habis study kan. Tapi ni cerita kalau so you boleh je nak habiskan your study and at the same time build your business. Sebab I'm in yang business I yang sekarang ni alhamdulillah, nak cakap berjaya pun banyak lagi bisnes yang lebih berjaya. Tapi alhamdulillah at this stage it's not just me alone. So I have amazing partners, business partners. Ada lagi 2 orang business partners.
And I have amazing team juga yang grow kan this business. Okay. Keputusan yang berani sebenarnya bila di drop out kemudian buat benda lain selain daripada apa yang sepatutnya dibuat pada waktu itulah. Ya, tapi bila sebut tentang belajar, nak menuntut ilmu, ada tak lagi dalam ruang hati Irfan sendiri untuk nak belajar, sambung belajar lepas ni ke macam mana? Soalan ini diajukan oleh dua pemegang sarjana muda. Tak tahu. Okay. Future plan pun distant future pun tak ada rasa tak sambung. Unless because I'm more in digital marketing punya industry. So every day is evolving. Unless macam that course boleh keep up with the everyday evolving tu, then why not? Okay. Now bila sebut tentang apa yang Irfan kongsikan, cara Irfan kongsikan di media sosial lah, daripada drop out and then now you have grow a 5-digit business. Seven. So bagi setengah orang muda, adik-adik SPM, dia akan nampak macam if they do something yang boleh datangkan pendapatan yang lumayan, why choose long term education? So untuk itu apa pesanan Irfan? Dia benda ni kalau boleh you discuss elok-elok with your parents again, even though I tak buat benda ni, tapi if I were to advise someone yang macam baru nak start, it's gonna be tough lah kalau you choose this route, the dropout route. But you can be smart about it. Ambil risiko yang smarter lah, I guess. So that's why again yang macam tadi tu, you let's say kalau you minat berniaga, and berniaga ni tak semestinya menjadi sebab macam even me myself pun after 5 years struggling, and then alhamdulillah sekarang ni still struggling, but then it's so much better than before, alhamdulillah. But you can be smart about it and buat side hustle dulu lah. Adakah ada rasa menyesal bila orang tanya education latar belakang apa? Degree pun tak ada. So kalau pernah dapat ke soalan sendiri tu? Ada. And then macam mana Irfan respon? Macam mana jawab tu? School of Life. Okay. Universiti Kehidupan. Okey, baik. Kalau kita tengok kepada isu anak muda, Irfan, contohnya dalam kalangan anak muda ada yang muflis, dalam bilangan yang agak besar juga. Betul. Kemudian hutang. Betul. Kemudian agak goyah bila berdepan dengan duit yang banyak. Betul. Tapi kita nak tahu tentang Irfan sendiri, bila dah ambil keputusan sebegini, apa erti keuntungan kepada Irfan sendiri? Bila dah dapat duit yang banyak, adakah ia memang nak dibelanjakan ke, dijadikan sebagai satu kebanggaan ke, ataupun sebagai pengukur prestasi diri sendiri? Irfan, erti keuntungan ni dia adalah sekecil-kecil as you dapat bernafas hari ni. Okay. Right. Macam kelas motivasi lah. Maknanya sekadar mencukupi ke macam mana? No, I mean like hari ni you bangun and then you still breathing, you still cukup, I mean semua kudrat, tak ada cacat semua, you still have one day untuk fight. Okay. So that's you dah boleh rasa untung dah. And okay, in terms of duit pula, duit for me it's just a tool. Dia adalah satu tool untuk contohnya your company you nak grow to another level, and contohnya sekarang you dah hit 5 figures and then you want to go to 6 figures. 6 figures you want to go to 7 figures. You can use money as a tool to leverage untuk pergi ke goal-goal you dan seterusnya lah. Dia boleh jadilah juga macam you cakap prestasi pengukur prestasi. Pengukur prestasi. Dia boleh jadi jugalah. Tapi Irfan punya praktis dalam kehidupan setakat pengalaman ni, adakah silau melihat keuntungan yang besar ada juga. I guess semua orang nak Gucci lah, nak PS5 lah kan? Dia mana-mana yang branded tu anak muda nak kejar. Betul lah tu. Tapi macam Irfan sendiri macam mana? Ada juga that fasa dapat macam culture shock dia panggil kan. Sebab I guess setiap usahawan akan lalu that phase. Sebab sebelum ni tak pernah merasa kan, and then bila dia datang segedebuk and you terkejut, but then you manage lah. I guess managing your money and getting your money adalah dua buku yang berbeza. So benda tu pun macam you will learn throughout the process juga.
So banyak yang Ifan kongsikan lah daripada perspektif kita lah, orang muda, macam mana nak melihat membina kerjaya melalui perniagaan tanpa ada pendidikan formal. Tapi untuk pesanan kepada ibu bapa, kalau mereka berdepan dengan situasi itu, apakah yang patut mereka buat? Adakah mereka kena ikut seperti mana yang Ifan kongsikan, ataupun ada a better advice untuk for the parents out there, have an honest conversation with your kids like because sebab zaman dah berbeza. Sebab macam sekarang ni zaman ada internet, and zaman dulu tak ada internet, so macam the access of information ataupun knowledge tu dia lebih luas tau. Like dulu, if you want to, zaman-zaman parents kita, you want to search something, you kena pergi library and search for that information. Sekarang ni we just go to google.com and then search for the information, but then we have to filter. So if give time to your anak untuk explore, tapi dalam masa sama you kena observe juga. Jangan terus lepas tangan, I know my parents are watching. That's why macam I buat vlog dekat YouTube tu kan. So because I know my parents are watching, and I always macam I'm here today juga sebab doa my mom juga lah. Sebab I always macam dulu tak ada apa-apa tu, I minta my mom doakan, one day I become this person. I minta macam tu lah. Tapi kalau anaknya blue tick, blue tick macam macam mana ni, gelap masa depan ke macam mana? Tapi pernah tak macam ada ibu bapa tu macam menunjukkan marah tu, dia frust? At first I guess yes. Okay. Sebab macam ada juga soalan-soalan macam sambunglah belajar balik kan, mula-mula tu kan. Tapi macam lama-lama alhamdulillah my parents faham. And I cannot say this to ini cerita my parents tau. I tak boleh nak samakan my parents dengan parents yang lain di luar sana. Sebab macam maybe you guys punya konteks dan situasi berbeza. Right. So alhamdulillah, ini rezeki. My parents adalah dua orang yang sangat-sangat memahami, and dia support sebab both my parents pun ada business juga. My mom, she's a Quran trainer. Dia ada akademi Quran dekat Shah Alam Faza Academy. And so alhamdulillah rezeki juga bila orang berniaga, dia faham orang berniaga tau. And alhamdulillah my parents both berniaga. So dia macam faham lah, macam dia faham. So I tak tahu dekat luar, untuk parents yang kat luar sana, maybe kalau you nak faham anak you berniaga, you pun start berniaga juga. Maybe again this is maybe. So I tak boleh nak generalizekan this idea, because setiap parents and setiap orang situasi dia berbeza. Dan macam mana Ifan melihat institusi pengajian tinggi di Malaysia ni mampu melahirkan mereka yang boleh memastikan kelangsungan hidup mereka ini terjamin? Okey ke tak okey? Sorry, Ifan tak tahu. I cannot comment on that sebab macam I don't know. I don't know. Dia dah di luar bidang. Okey. Tak apa. Tapi untuk selepas ini, apa yang Ifan dah plan nak lakukan dalam 5 ke 10 tahun akan datang, dalam cita-cita dan impian yang akan diterajui lagi selepas ini, Ifan? Menarik. Alright, so sekarang ni alhamdulillah our company, me and two of my partners, company AIE, kita orang di fasa scaling. So jika ada anak-anak muda di luar sana ataupun talents di luar sana yang mencari satu platform yang you nak grow, where you can hybrid work from home and work dekat office, send your resume to me. Maybe we can work together. So alhamdulillah sekarang entering Julai kita orang nak achieve 30 orang headcount. Okay. And we are growing and hopefully the next 5 years we are going to international.
Amin. Amin. InsyaAllah. I wish you the best untuk Thank you, Irfan. for endeavour. Dan menjadi inspirasi juga. Sebabnya kita tahu ya, bila sebut tentang pelajaran dekat IPT, bukan semua anak-anak ni yang berminat dan bukan semua yang cemerlang tu betul-betul mahu berada di IPT. Macam diorang ada juga perancangan lain ya, dan juga apa yang mereka mahukan. Itu yang kita sebut tadi, memenuhi cita-cita sendiri ataupun impian ibu bapa. So adakah show sama master kerana impian orang lain? Itulah dia, saya nak kena fikir. All the best. Okay, thank you. Apa pun terima kasih kepada Irfan bersama kita kali ini untuk Tengok Radio, dan kita harapkan supaya apa yang dikongsikan itu menjadi manfaat kepada anda. Maknanya bukanlah kena drop out, tidak begitu kan? Tapi itu antara option kalau dibuat dengan calculated risk. Betul. Based on that decision. If I were to conclude apa yang kita telah bersembang tadi, is the key is actually self-awareness ataupun kesedaran diri. So I kenal my diri saya. What is self-awareness? So basically self-awareness is you know apa you punya strength, apa you punya kekuatan, and you know apa you punya weakness, apa you punya kekurangan, and you focus on you punya strength. And mana yang kurang tu you bekerjasama lah dengan orang yang kekuatan dia tu kekurangan you. Baik. Termasuklah dengan bekerjasama dengan pasangan. Okey, nampak. Terima kasih Man. Terima kasih. Kita terpaksa berhenti di sini. Dan kita ucapkan selamat berjaya sekali lagi pada Irfan Fauzilan yang menjadi tetamu kita pada petang ini, merupakan Ketua Pegawai Operasi AI E-Commerce Sendirian Berhad dengan topik pendidikan penentu kejayaan.